Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku nak bawa isu parti PAS terpaksa bergantung kepada Tun Dr. Mahathir. Memang sekarang ni PAS mengharapkan kepada Tun Dr. Mahathir saja sekarang ni. Kalau hampa tengok, kalau hampa perhatikan, PAS dah kurang bergantung kepada Muhyiddin Yassin. Terutama Hadi Awang, kita boleh tengok dia buat event apa-apa mesti ada Mahathir. Dan kita boleh tengoklah kan, di dalam PAS dah ada 3 ke 4 perpecahan. Satu perpecahan yang mahukan bersama dengan UMNO. Satu lagi perpecahan yang mahukan bersama dengan Muhyiddin. Satu lagi ada perpecahan yang mahu bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Dan satu lagi perpecahan nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, menyokong mengiktiraf demi nak dapatkan peruntukan. Seperti mana yang dibuat oleh Ahli Parlimen Kuala Kangsar, sanggup menyokong Anwar Ibrahim untuk nak dapatkan peruntukan. Tapi sampai hari ini Hamzah Zainuddin masih menyeksa ahli-ahli Parlimen Perbankan. Setelah berbulan hampir 10 bulan, Anwar Ibrahim dah letakkan saluran untuk berunding untuk nak dapatkan peruntukan. Sampai hari ini ahli Parlimen Larut masih menyeksa ahli-ahli Parlimen Perbankan. So tajuk yang kedua, Tuan Ibrahim, Tuan Man cakap kiamat terhadap parti PAS ni. Kiamat dunia ni. PAS hanya ada 18 kursi. Boleh jadi kerajaan, geng. Sedangkan sekarang ni PAS ada total Perikatan Nasional ada 74 kursi. PAS saja ada 40 kursi lebih. Tapi tak dapat jadi kerajaan. Dulu PAS ada 18 kursi. Boleh duduk di dalam kerajaan. Tapi dengan jalan khianat. Hari ni PAS ada 40 kursi lebih. Total Perikatan Nasional ada 72 kursi ke 73 kursi tetap menjadi pembangkang. Dan tajuk yang seterusnya, ahli parlimen, salah seorang ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Pembangkang menyoalkan soal kerajaan perpaduan untuk tahun depan 2024 akan menggunakan kereta elektrik dan pelbagailah nama pun pertikaian nasional. Dia pertikaikan segala-galanya. Tapi dia lupa apa yang dia pertikai itu diluluskan waktu orang-orang dia. Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang meluluskan sewaktu mereka jadi kerajaan dulu. So kerajaan hari ini hanya menjalankan apa yang dah diluluskan. Dan tajuk yang terakhir, PAS salahkan Parti Bersatu disebabkan tidak dapat tawan negeri Selangor selepas pilihan raya negeri iaitu. Alamak, sedih gila. PAS dia bersalahkan Parti Bersatu disebabkan Perikatan Nasional tak dapat tawan negeri Selangor. So, mereka mengharapkan, mereka merasakan diri mereka tu, parti mereka tu, gabungan mereka tu dah cukup kuat. Tapi sayang, kalah tetap kalah. Dan apa yang diucapkan oleh Parti PAS ni, Tuan Ibrahim, Tuan Man, memang menunjukkan memang mereka tabung duit kau-kaunya dekat Selangor. Tapi hakikatnya, rakyat Selangor tetap menolak Perikatan Nasional, terutama Parti PAS dan Parti Bersatu. Jom kita bersama-sama dengan Iswadi Moni. Dia akan memperjelaskan, dia akan bongkarkan, dia akan dedahkan, dia akan buka minda kita supaya kita boleh berfikir untuk ke depan. Bukan seperti mana orang PAS berfikir untuk yang terkebelakang, korek yang lama, korek posting lama, korek isu lama, post untuk sekarang ni. Untuk apa? Untuk nak, tak ada modal, tak ada isu yang nak mainkan. So terpaksa korek benda-benda lama untuk nak post hari ni. Apa kejenah lah budak-budak Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Mahathir, baru-baru ini Mahathir dijemput untuk satu program, apa orang kata, ialah program berkaitan dengan politik jugalah. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, ada kesian aku tengok kan. Kesian aku tengok, tiba-tiba dia tetap juga dipanggil. Tapi tak ada jadi masalah lah. Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu termasuklah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asal dengan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRU15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan.
Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang pro, yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang bersama lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni, saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham, Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein On, the gang lah, yang sekarang ini digantung, tak dipecat, digantung. Okey, UMNO bijak, kalau dia pecat dia akan jadi lompat parti, digantung tak jadi lompat parti, kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan, itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku, Zuraidah Kamaruddin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Muafakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang beria nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS, Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat, sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah hilang kerja. Kan, boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar, kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik, tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So, taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket, melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul, tak betul, kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skamer-skamer ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini, wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit. Company yang cuci duit. Now sekarang itu dah kena freeze, akaun Bersatu dah kena freeze, anak menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap, tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Ng sudah dipanggil balik. The moment Roger Ng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian yang Roger Ng kata, kalau sekiranya saya dedahkan yang saya tak pernahkan dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Ng cakap, tapi apa orang kata, satu akhbar dari luar negara kata Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now Muhyiddin dan Bersatu di attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So PAS kata kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So kita nak turn kepada siapa? So dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak, saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama Mukris Mahathir naik di Kedah.
Kemudian Pergris kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukhriz. This has never been about Mukhriz. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah one seat for me to sit in parliament. One seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak, boleh. Tapi one seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. Bertanding di Kemaman. Kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu... Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen Menteri, pencen ahli parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan. Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi? Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami dah buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah. So ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaun-walaun kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14 PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15 PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So macam mana kau tahu dia ditaja is? Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Di negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media, cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view, tak ada masalah. All those are paid. Live saya TikTok malam ni 1.3k. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10k tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Mahathir tak ada duit. Saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian. Cuma saya kata dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Korang nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Korang Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Sebab itu kan, Kenapa perlukan Tun Mahathir? Kan saya kata tadi, dana. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengaku Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin. Kita baca.
Perlu pelan pembangunan untuk negeri miskin, kata Tuan Ibrahim. Kerajaan digesa menyediakan pelan pembangunan khusus untuk negeri yang saban tahun dikatakan sebagai termiskin, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurutnya, dalam setiap pembentangan belanjawan persekutuan, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak sering dilabel kategori terbabit. Yang ini saya nak betulkan. Okey, yang ini saya Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dilabelkan mempunyai penduduk miskin dan miskin tegak paling ramai dalam Malaysia. Betul. Yang itu betul. Tetapi bukan negeri paling miskin. Namun begitu, Kelantan dan Terengganu dilabelkan antara negeri yang miskin. Dia ada dua. Satu negeri yang miskin, satu negeri yang mempunyai miskin dan penduduk yang miskin tegak paling ramai. Sabah dan Sarawak bukan negeri miskin. Okey, saya ulang. Sabah dan Sarawak daripada segi GDP, Sabah nombor 8, Sarawak kedudukan nombor kadang 5, kadang 6. Bukan negeri miskin. Tetapi dua negeri ini dicampur Kelantan dan Terengganu mempunyai miskin dan miskin tegak paling ramai. Itu daripada segi penduduk. Daripada segi negeri, ya, Kelantan, Terengganu adalah negeri miskin. Okey? Kita kena settle yang tu dulu. Now, bila Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri bahawa Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin, di sini yang bawa kepada earlier story saya tadi. Cerita yang awal saya tadi berkenaan dengan kenapa mereka memerlukan Tun Mahathir. Malah mereka terpaksa melantik Tun Mahathir untuk menjadi penasihat ekonomi mereka. Malah beberapa hari yang lepas, mungkin minggu lepas kot, saya dedahkan Kelantan terpaksa berjumpa dengan Singapura untuk membentuk kerjasama dengan Singapura bagi nak menyelamatkan negeri-negeri tersebut. Why? Point dia macam ni. PAS tidak ada formula untuk nak selamatkan negeri-negeri tersebut daripada kemiskinan. Dia tidak ada formula. Now, formula yang mereka nak kena implement akan melanggar prinsip mereka. Bukan prinsip Islam, prinsip mereka. Saya bagi contoh pelancongan. Datuk Tiong, Menteri Pelancongan sendiri kata kenapa Litua di Langkawi itu tak lalu Langkawi. Nama pun Litua di Langkawi tapi tak lalu Langkawi. Kenapa? Bila orang PAS tanya, kenapa? Dia salahkan DAP, salahkan Menteri Belia dan Sukan. Kenapa tak lalu dekat Langkawi? Kemudian Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh kata itu bukan kami, itu pelancongan. So bila ditanya pelancongan, Datuk Tiong kata apa? Sebab Kedah dia kata menghalang pelancong-pelancong ini nak pakai pakaian dia orang. Pakai pendek tak boleh. Yalah, pakai pakaian pelancong-pelancong lah. Sehingga dia orang rasa tak berminat untuk pergi nak melancong di Langkawi. Sehingga baru-baru ini Terengganu, tuan-tuan, dia orang terpaksa bahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Nak benar ke tidak pelancong menjolok mata? Akhirnya, Exco ataupun Kerajaan Negeri Terengganu mengeluarkan dalam kenyataan mereka bahawa pelancong asing yang nak berbikini dibenarkan berbikini di pantai Terengganu. Ni tuan-tuan boleh Google kalau nak cari. Sekarang Terengganu sudah membenarkan pelancong berbikini di negeri mereka. Saya kata tadi, mereka terpaksa, kalau mereka nak jadi negeri sebagaimana yang disebut tadi, dia terpaksa mengubahkan prinsip PAS. Ini bukan prinsip Islam. Islam tak pernah memaksa orang bukan Islam yang even orang Islam sekarang pun cara berpakaian tak pernah paksa. Itu saya kata itu cara PAS. Itu cara Taliban. Itu bukan cara Islam. Islam tak pernah paksa. Islam kata tundukkan pandangan kamu. Orang nak berpakaian macam mana, terpulang pada mereka selagi tidak melanggar undang-undang. Nak buat macam mana pakaian, terpulang kepada mereka. Kamu yang tengok tu, kamu kena tunduk. Bukan pergi marah dia. Ada orang tak setuju dengan kenyataan saya ni. Tak apalah, tak setuju tak ada masalah. Tetapi itu yang Islam ajar. Masalahnya kita nak jadi polis moral, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Ni Islam ajar, apa yang manusia lain nak lakukan dalam kehidupan peribadi mereka, itu adalah hak mereka. Itu terpulang pada hak mereka. Tanggungjawab kita, kita boleh menyampaikan dakwah kita. Kita boleh cerita, maksudnya kita boleh bagi tahu. Bagi tahu ini tentang Islam macam ni, tentang hukum macam ni, sebagainya. Kita boleh cerita. Tetapi apa dia buat pada kehidupan peribadi dia, itu terpulang kepada dia. Malah kalau kita tengok Umar Al-Khattab sendiri, pernah. Ni tuan-tuan siapa yang mengaji ni, dia tahu hadis ni. Bukan hadis, dia cerita ni. Dia pernah, tiba-tiba Umar Al-Khattab nampak seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita. Kemudian dia mengintai.
Mengintai, dia nampaklah pasangan itu telah di dalam rumah tersebut. Kemudian dia tangkap. Setelah ditangkap, orang yang melakukan, dan orang tu orang Islam, dia cakap dengan Umar, aku buat satu kesalahan, tapi kamu buat dua kesalahan. Dan salah satu kesalahannya ialah ngintai rumah orang, pribadi orang. Islam, kita ada public rights. Dalam masa yang sama, kita ada private rights. Private rights Islam jaga. Private rights Islam jaga. Selagi mana tidak menyalahi undang-undang dalam negeri itu, maka private rights Islam jaga. Nah, macam saya selalu kata, apa yang dalam undang-undang tidak semestinya dalam agama. Dan apa yang moral tidak semestinya itu undang-undang. Itu memang common. Poinnya sekarang ini, tuan-tuan, adalah dia orang nak jadi polis kepada moral. Nah, balik kepada cerita tadi. Sebab itu saya kata negeri Kelantan. Kelantan mempunyai pantai, Terengganu ada pulau dan pantai yang sangat cantik. Kalau mereka nak maju selain daripada kebergantungan kepada petroleum, pelanconganlah tempat Kelantan dan Terengganu. Kelantan, Terengganu, Kelantan terutama sempadan dengan Thailand. It's a center. Ui, makanan dia, tuan-tuan. Saya boleh makan makanan Kelantan, tuan-tuan. Terengganu saya kurang sikit sebab dia terlalu manis. Kelantan dia juga yang manis. Tapi bagi saya Kelantan ni dia ada potensi. Tapi banyak yang telah dibuang daripada segi potensi sebab ajaran PAS itu. So dia nak keluar daripada itu sekarang ini sehingga kan Terengganu kata, oh kita sekarang ni dah boleh, pelancong dah boleh, dah pakai bikini. Kan? Tak apalah, itu hak mereka, betul lah tu. Tapi poinnya dia kena kompromi lah. So dia nak timbang, dia nak suruh kerajaan sekarang ini tangani. Tak, kerajaan tak patut tangani negeri-negeri miskin seperti Kelantan dan Terengganu. Kalau nak kerajaan yang take over masalah kamu, dan lantiklah kita sebagai sebagai ahli Dewan Undangan negeri-negeri tersebut. Kenapa pula tiba-tiba Anwar Ibrahim nak pergi selesaikan masalah di dalam negeri Kelantan dan Terengganu, kemiskinan? Nak selesaikan, adun tu dia kena selesaikan. Kita parlimen, kita boleh tengok dari segi parlimen, dari segi keseluruhan. Negeri itu adalah masalah ahli Dewan Undangan Negeri. So bila rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu pilih PAS dalam pilihan raya yang lepas untuk memerintah, sehingga sekarang ni Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri kegagalan mereka nak menangani isu negeri mereka, negeri miskin. Maka yang salah bukannya, tuan-tuan, saya nak beritahu, yang salah bukan Tuan Ibrahim Tuan Man dah. Yang salah adalah pengundi Kelantan dan Terengganu lah. Yang kamu pergi undi orang yang tak boleh buat kerja tu, kenapa? Itu salah anda lah kan. Yang tak mengundi tu terbaiklah. Yang mengundilah saya salahkan. It's your choice. Hadaplah the next 4 years ini, kan? Kita dah bagi pilihan. It's up to you. Nak cerita bodoh tak bodoh ni, tuan-tuan. Saya nak cerita bodoh tak bodoh lah, kan? Saya nak cerita bodoh tak bodoh. Tuan, cerita pasal ni lah kejap, Right. Ni cerita bodoh tak bodoh lah, Ya. Saya tertarik dengan Tuan Ibrahim Tuan Man sebab tadi dia orang ada muktamar kan. Okey. Ni. Alamak. Okey. Tanda kiamat. 18 kerusi jadi kerajaan, banyak kerusi jadi pembangkang. Tanda kiamat, tuan-tuan. Aduh, ya Tuan Ibrahim. Tanda kiamat. Lama. Bila pas je tanda kiamat Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengimbau sejarah panjang perjuangan parti ini sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini. Kemenangan Okey, kat mana dia menang saya pun tak tahu. Antaranya dia memberitahu muktamar pernah diadakan di sebuah banglo di Johor dengan pemimpinnya Hadir Bersila. Tuan Ibrahim berkata demikian kita menyampaikan ucapan perasmian muktamar pemuda ke-64. Sementara itu Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara. Kan? Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, kita jadi pembangkang. Ini antara tanda-tanda hampir kiamat. Kiasnya sambil tersenyum. Patut waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Tuan-tuan Ibrahim Tuan Man, itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Dia kata, kita sekarang ini
Patutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Kat mana yang banyak kerusi PAS ni? Kat mana yang banyak kerusi PAS? Dan yang tak nak duduk dalam kerajaan tu kamu. Kamu di-offer bersama dengan Pakatan Harapan dahulu untuk duduk di dalam kerajaan sekarang ini. Kamu yang menolak. Kamu yang menolak. Malah sekarang ini, Taqiyuddin mengatakan, Taqiyuddin sendiri kata, kamu PAS tak terima sertai kerajaan, kata Taqiyuddin. PAS tak terima tawaran sertai kerajaan. PAS tidak menerima sebarang tawaran untuk menyari kerajaan pimpinan Perdana Menteri, kata Susah Agong Taqiyuddin. Tawaran itu terbuka kepada Time Magazine, tetapi ia belum terima apa-apa tawaran, katanya. Nah, saya nak cerita pada itu lain kali baca dulu Time Magazine tu. Anwar Ibrahim kata, dia pernah tawarkan dan terbuka kalau sekiranya PAS nak masuk. Itu jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia kata baru nak tawar. Bukan. Dah pernah tawarkan pun. Bila? 2 peristiwa. Satu, masa yang di-Pertuan Agong tu lah. Masa yang di-Pertuan Agong tawarkan membentuk kerajaan perpaduan, PAS Perikatan Nasional Bersatu tolak. Kan masa tu ingat tak yang Haji Hadi kata, cukup jumlah. Masa tu lah. Yang kedua, apabila ada wakil PAS sendiri datang berjumpa dengan UMNO. Berjumpa dengan UMNO untuk berbincang. Wakil UMNO lah, bukan UMNO. Wakil UMNO berbincang. Tawaran itu sudah ada. Jangan Taqiyuddin kata dia tak tahu. Kan? Walaupun dia tidak terlibat secara direct, jangan dia kata tidak tahu. Tawaran itu pernah di-extendkan kepada PAS. Tetapi PAS kata tak nak. Tak, of course lah, depan perwakilan, bila cerita tu dah pecah, dia katalah tak tahu, tak ada dan sebagainya. Of course. Dan ini membawa saya kepada kenapa pembangkang tak kompeten, tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan, kenapa pembangkang tak kompeten. Okay. Ahli Parlimen PN daripada PAS bidas keputusan Putrajaya jadikan electric vehicle EV kenderaan rasmi. Kuala Lumpur, seorang ahli parlimen pembangkang daripada PAS membidas keputusan kerajaan menggunakan kenderaan elektrik sebagai kenderaan rasmi ketika ekonomi negara tidak menentu. Dalam keadaan ekonomi tak menentu, kerajaan boleh umum pula beli EV, sedangkan rakyat hanya dapat bantuan BTR. Walhal welfare sedia ada berusia setahun lebih, kata Abdul Latif, PN Kuala Krai dalam pembahasan. Now, saya nak cerita pada yang memutuskan untuk beli EV ni bukan kerajaan ini. Saya ulang balik. Yang memutuskan untuk beli electric vehicle ini bukan kerajaan ini. Kerajaan ini melaksanakan saja berdasarkan pelan yang sudah dikaji oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada tahun 2020. Tuan Ibrahim Tuan Man yang kata. Okey, saya bawa. Ini berita tahun 2020. Dokumen pelan kenderaan elektrik bakal dimuktamadkan. Adakah pada masa ini ekonomi negara sudah pulih? Putrajaya. Ini tarikh bila, tuan-tuan? Kita tengok tarikh ini 2021. Sorry, minta maaf. Salah tadi. 2021. Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA sedang memuktamadkan dokumen pelan kenderaan elektrik yang dijangka dapat disiapkan dalam tempoh suku tahun pertama. Menterinya, Tuan Ibrahim berkata, pelan tersebut bakal meliputi semua jenis motosikal kenderaan berserian, teksi dan kenderaan berat seluruh negara. Okey. So, daripada kenderaan ini, inisiatif antara 10 strategi untuk usaha pengurangan pelepasan gas rumah hijau untuk sektor pengangkutan dan galakan mobility aktif. Ia antara laporan kemas Dui Tahunan ketiga Malaysia untuk Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim Bersatu UNFCCC dan pengukuhan takbir urus negara. Laporan itulah dibentangkan dan akhirnya berdasarkan kepada laporan ini pada tahun 2022 Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga adalah Menteri KASA pada waktu itu telah memutuskan apa, tuan-tuan? Telah memutuskan untuk membeli kereta electrical vehicle bermula tahun hadapan. Kita dengar. Mulai tahun depan kita semua procurement kerajaan akan bergerak ke arah kereta elektrik. Kalau panas. Lepas hari. Sebab PRU lah. Berapa kos dia tu sih? Dia tak ada secara detail ni saya tak sebab sekarang ni oleh kerana dia tak banyak lagi, kosnya agak tinggi. Tetapi bila pengguna tu lebih ramai, kos kereta nak akan murah. Isu kita ialah charging station. Okey. Dengar dia sendiri kata
kerajaan telah membuat keputusan menjelang tahun depan ni semua kenderaan resmi kerajaan akan tukar kepada kenderaan listrik EV. Mulai tahun depan, tahun ni lah. Ini tahun 2022. Pengumuman tu masa dia jadi menteri kasar alam sekitar. Tuan Ibrahim Tuan Man umumkan tahun hadapan akan tukar kepada EV. So berdasarkan pelan tersebut, kerajaan sekarang follow pelan tersebut. Kenapa tak boleh cancel is? Procurement dah lalu, dah diluluskan, dah jalan. Dan berdasarkan pelan tersebut, itu adalah salah satu cara kerajaan, ialah kerajaan nak galakkan EV, kerajaan setujulah. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, yang setuju dengan yang mencadangkan, yang membentangkan, yang meluluskan itu adalah kerajaan sebelum ini. Itu Tuan Ibrahim Tuan Man tadi. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, dia kata, oh sekarang ini keadaan ekonomi tidak menentu. Masa tahun 2021, masa dia dibentangkan, masa tu ekonomi menentu ke? Masa tu ekonomi menentu ke? Kan? Dah kena pelangkung kepala sendiri. Tu saya kata tadi tuan-tuan. Bukannya tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Aduh, sedap. Saya nak bawa ni cerita tuan-tuan sebelum saya uraikan pasal ringgit Malaysia ni. PAS salahkan bersatu. Tuan Ibrahim terkejut PAS tak tawan Selangor pada PRN. Kegagalan Perikatan Nasional menawan Selangor pada pilihan raya negeri Ogos lalu mengejutkan PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, ini kerana sasaran awal pihaknya adalah PN akan dapat menawan Selangor sekaligus memerintah negeri termaju di Malaysia itu. Kita pun terkejut sebab kenapa kita tak boleh merintah Selangor? Sasaran awal memang kita akan memerintah Selangor, Pahang dan Perak. Sebenarnya dalam strategi kita mampu tawan tiga negeri ini, katanya. Ahli Parlimen Kubang Kedah itu berkata demikian, mengulas penganjuran muktamar di Shah Alam yang dilihat sebagai fokus utama PN untuk menawan Selangor. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, penganjuran muktamar di Selangor adalah sebagai penghargaan atas pencapaian PN di Selangor pada PRN lalu. Muktamar pada kali ini kita buat di Selangor kerana penghargaan kita kepada Selangor telah mencapai pencapaian cemerlang, baru-baru ini menyumbang 11 kerusi. Keduanya, kebetulan kita sedang bersidang di Parlimen dan muktamar kali ini muktamar pemilihan parti. Biasanya, kita buat keputusan pemilihan ini diadakan di negeri yang bebas lah. Biasa sama ada di Selangor ataupun wilayah. Dan saya rasa itu akan menambahkan semangat khususnya ahli-ahli. Pada PRN yang berlangsung Ogos lalu, PN menguasai 22 kerusi. Kan? PH dan BN memenangi 34 kerusi dan kekal mentadbir Selangor. Walaupun tewas, PN menunjukkan peningkatan ketara di kawasan utara Selangor dan berjaya menafikan penguasaan 2/3. Baik. Pertama sekali, kenapa PAS mula-mula PAS rasa terkejut? Tuan-tuan kena faham. Kelantan, Terengganu, Kedah diserahkan kepada PAS untuk ambil alih negeri tersebut, nak kekalkan. Sementara Negeri Sembilan, Penang dan juga Selangor diserahkan kepada Bersatu. Of course, kerjasama dengan PAS tetapi Bersatu. Malah Bersatu dah namakan bakal calon menteri besar kalau menang di Selangor. Dah namakan So Bersatu yang sepatutnya lead the pack untuk memenangi. Tapi sebaliknya mereka hanya berjaya menang 22. Dia kata saya terkejut. Dia bukan masalah terkejut tuan-tuan. Terkejut yang pertama kerana dana yang sudah diserahkan, dia diletakkan, yang sudah di spend di Selangor itu jumlah yang banyak. Saya ada beberapa data yang saya dapat. Satu video untuk iklan di Facebook saja, mereka spend puluhan ribu untuk satu video. Satu video, puluhan ribu dia spend untuk iklan satu video. Sedangkan dia ada banyak video di Selangor sahaja. Sebab itu tak terkejut kalau dia spend untuk iklan juta. Dan kita tahu dia telah melantik company yang memang orang kata specialize dalam social media untuk nak uruskan benda ini. But fine. Dan yang kena take over benda itu adalah Bersatu. Isunya sekarang ini, mereka PAS sendiri menyalahkan Bersatu kerana gagal untuk menawan negeri Selangor. Dana dah dikeluarkan, jentera dah digerakkan, tapi mereka tak berjaya. Diorang tak berjaya nak pergi ambil. Dan menang pun, banyak bilangan kerusi yang menang dalam kadar yang sedikit. Maksudnya tak jauh beza. Walaupun spend so much, tetapi mereka tak berjaya nak mengambil negeri Selangor berbanding dengan Pakatan Harapan di negeri Selangor, tuan-tuan. Saya tahulah, saya ni penerangan. Kami tahulah berapa banyak kami spend. Tak melibatkan juta lah kita kata kepada iklan.
iklan. Yelah, mungkin ada yang lain-lain dan sebagainya tu mungkin. Dana bendera, baju semua mungkin ambil juta. Tetapi kepada iklan tak bawa juta lah. Saya tahulah, saya dalam penerangan. Dia berbeza dengan apa yang dah di-spend oleh Perikatan Nasional. That's why dia terkejut. Dan sekarang ini, mereka membawa poin saya awal tadi, hilang keyakinan kepada Bersatu. Terutama dalam isu perkara yang menyentuh nak menang in the next election. And that is why it is important untuk kita faham, dia nak buat dekat Selangor ni, dia nak kena nampak, dia kena uruskan dengan strategi baru. Kan? Kena uruskan dengan strategi baru. Okay. Habis kat situ. Baik. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi Moni dan aku mengharapkan kita semua faham. Dan ulasan aku kita boleh tengok lah kan. Seperti mana yang berlaku hari ni. Okey, macam ni. Mereka takut sangat DAP di dalam negara kita. Tapi mereka pun mereka tahu parti PAP yang memerintah negara Singapura. So, cuba hampa tengok kan, negeri Kelantan, Kedah, Terengganu dan juga Perlis melantik Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat. Lepas tu pergi jumpa yang orang Singapura ni nak kononnya dia nak tarik pelaburan. Tapi keempat-empat negeri ni tahu mana dia perlu hina DAP, hina orang Cina, hina Singapura. Tata hari ni depa lah yang pi terbaik muka pi panggil Singapura supaya mai masuk negeri-negeri depa. Hayo. Dan Tuan Ibrahim pun dia dah akui Kelantan ni memang negeri-negeri miskin, Terengganu pun negeri-negeri miskin. Tapi kita kena tahu, walaupun negeri miskin, bukan negeri tu yang miskin. Rakyat yang paling banyak miskin. Sedangkan negeri tu, kerajaan negeri ada pendapatan daripada hasil di bumi Kelantan ataupun Terengganu ataupun Kedah ataupun Perlis. Dan kita tak lupa, hampa ingat tak Nik Amar cakap apa hari tu? Kelantan akan kaya kalau PAS terus perintah lagi 30 tahun. Satu lagi depa kata dekat Kelantan ada REE. Dan baru-baru ni pula kan dekat Kelantan dah dilaksanakan Musang King terbesar di dunia. Oh, PAS akan kaya. Jadi itulah, kita tengok tindakan-tindakan mereka ni, dia macam hipokrit balik. Mereka hina kawan tu, kawan-kawan mereka kata macam-macam, adalah mereka yang pergi minta tolong dengan Singapura. Hipokrit demi hipokrit. Dan itulah, salah satu lagi daripada dulu, mereka dah kena cari penyelesaian untuk nak keluarkan rakyat-rakyat daripada kemiskinan. Tapi malah kita boleh tengok mereka menzalimi lagi rakyat-rakyat di negeri mereka. Daripada segi perumahan, cara perumahan, halau rakyat, robohkan rumah rakyat. Daripada segi perniagaan, hasil-hasil cukai apa makin naik. Dan cukai-cukai ataupun jualan sewa apa semua naik. Dan dekat Parlimen Marang pun naik juga sewa untuk di Parlimen Marang. So kita boleh tengoklah kan, satu lagi mereka nak raihkan pendapatan negeri mereka pun membenarkan sehingga kan keluarkan kenyataan apa boleh berpakaian bikini. Malu ke tak malu? Kan sepatutnya hang janganlah cakap seperti itu, janganlah keluarkan kenyataan macam tu. Dia menjatuhkan imej hang, dia menjatuhkan imej parti hang. Sangat-sangat jelas mereka gadai prinsip-prinsip mereka. Sepatutnya mereka kenalah keluarkan kenyataan. Cakap dekat rakyat-rakyat yang mai bersiar-siar dekat tepi pantai. Tolong jaga mata, jagalah penglihatan, jagalah ini. Jangan duk tengok benda-benda hak tak elok. Sepatutnya keluarkan kenyataan yang macam tu. Tapi terus keluar. Dibenarkan berbikini. Allahu Akbar. Jadi itulah amat-amat memalukan apa yang tindakan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan ni. PAS Terengganu. Baru-baru ni PAS Terengganu ada melantik, kalau tak silap aku, 4 orang wakil adun. Ini kerajaan negeri yang melantik jadi wakil adun supaya dapat memerhatikan tindakan-tindakan kerajaan negeri. Tapi apabila mereka lantik geng-geng mereka juga, orang nak perhatikan apa? Kalau tahunya kalau ada kesalahan di dalam kumpulan mereka, of course lah pejam mata. Sepatutnya 4 orang lantikan adun tu sepatutnya dibuat oleh pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan perpaduan ataupun daripada Pakatan Harapan atau Pembarisan Nasional untuk memerhati segala tingkah laku, perbuatan dan juga usaha kerajaan negeri. Tapi dia lantik geng-geng dia. Jadi cuba berfikirlah sendiri. Lantik geng-geng sendiri untuk nak perhatikan tindakan mereka.
Patutnya lantiklah orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Barulah orang ni akan bersungguh-sungguh memerhatikan apa kesalahan, apakah kebocoran, apakah. Barulah dapat perhatikan. Barulah duit tu tak bocor. Barulah boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Tapi apabila lantik geng-geng sendiri, kita pun tahu apa masalah mereka selama ni, kebocoran, duk nak banyak gaji pun tak boleh, kan, apa yang berlaku yang sebelum-sebelum ni. Tapi bila lantik geng-geng sendiri, of course lah mereka akan diamkan diri. Jadi itulah orang boleh kata sistem mereka tu berterabur. Dan cuba hampa tengok, Terengganu dan juga Kelantan, negeri mereka tak besar mana. Berbeza dengan Sabah dan juga Sarawak. Sabah Sarawak, kita tahu pendapatan mereka memang tinggi, berbilion-bilion pendapatan Sabah dan juga Sarawak. Tetapi komitmen mereka pun besar. Komitmen kerajaan negeri tu pun besar. Sebab apa? Negeri mereka besar. Besar gila punya. Besar berlipat kali ganda daripada negeri PAS dan juga Kelantan. Dan Terengganu lagi besar. Kalau gabungkan antara Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu pun tak dapat lawan Sabah dan juga Sarawak. Sebab dia negeri besar dan rakyat pun ramai. Of course, kemiskinan dan komitmen kerajaan tu memang sangat-sangat besar. So, sekarang ni apabila komitmen terlalu besar, sekarang ni kita memerlukan pemimpin ataupun ketua menteri besar yang bijak mengurus kewangan supaya duit cukup, perbelanjaan cukup dan segalanya duit yang diberikan oleh kerajaan pusat tu cukup. Jadi, perbezaan kemiskinan negeri yang miskin ataupun negeri yang paling ramai miskin, dia berbeza antara Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Dia berbeza antara Sabah dan juga Sarawak dan juga Kelantan dan juga Terengganu. Sebab kalau rakyat yang miskin tu ada RM50, kalau dia nak keluar beli barang makanan dan juga minuman, kalau dekat Kelantan dan juga Terengganu, dia boleh keluar kurang daripada 5 kilometer, dia dah boleh dapat dah keperluan dia. Berbeza dengan Sabah Sarawak, ada RM50, dia nak pergi beli makanan, dia perlukan habis RM50 juga untuk pi dan balik. Untuk naik transport kan, minyak kereta ke apa ke, memerlukan kos yang tinggi, kan. Jadi sebab tu kerajaan pusat bagi peruntukan berlipat kali ganda kepada Sabah dan Sarawak, sebab kerajaan pusat memahami Sabah dan juga Sarawak ni sangat-sangat rakyat dia tu memang ada yang sangat-sangat miskin, dan orang yang miskin nak pergi beli makanan dan juga minuman keperluan dia pun perlu ada modal yang besar, sebab kena naik bas ke, kena naik teksi pergi dah sampai 50 km, nak beli ayam seekor je perlu pergi 50 km, lepas tu balik pula 50 km, bayangkan 100 km untuk pergi dan balik. Jadi tahap kemiskinan antara Sabah, Sarawak dan Kelantan dan juga Terengganu, Kedah, Perlis, negeri-negeri lain sangat-sangat berbeza. Okey, satu lagi, PAS tak payah hipokrit lah, kan. Hang boleh dapat duduk di dalam kerajaan waktu 18 kursi tu pada sebab kianat, faham weh? Kalau hampa tak kianat bersama dengan Parti Bersatu, hampa takkan boleh jadi kerajaannya. Sampai mampu tak boleh jadi kerajaan. Jadi kita kena tahu, waktu PRU 14, aku undi PAS. Dan kenapa waktu tu PAS sangat-sangat miskin. Dan PRU 15, PAS sangat-sangat kaya, malah mewah. Sebab tu ada macam-macam pertikaian, dana judi, rasuah, projek sana sini, apa semua, komisen. PAS dan Parti Bersatu sanggup laburkan bilion ringgit untuk mengharapkan dapat jadi kerajaan. Tahu-tahu tak dapat jadi kerajaan. Tu yang koyak rabak, tak boleh terima hakikat sampai hari ini. Jadi Allah takkan izinkan dengan sumber yang haram, duit haram, dia dapat kejayaan. Dah hang menggunakan sumber yang haram, cara yang haram, rasuah, menggunakan nama Allah, membeli undi, wallahi undi PAS, Allah takkan izinkan. Itu adalah rasuah. Pemberian apa yang dibuat oleh PAS, Parlimen Hadiah Awang, Parlimen Kuala Terengganu dan juga Parlimen Kemaman, itu adalah rasuah. Sebab tu dah 2 kerusi Parlimen mewakili Parti PAS dah digugurkan, Parlimen Kuala Terengganu dan Parlimen Kemaman. Jadi itu adalah rasuah. Itu bukan derma dan itu bukan sedekah. Kena ingat, jangan duk putar balik sedekah rasuah lah apalah. No. Itu adalah rasuah. Dan yang terakhir satu lagi yang pasal kereta elektrik ini. Dia pun lupa Tuan Ibrahim, Tuan Man dah bawa lama dah, 2021. Pasal Tuan Ibrahim, Tuan Man takut ni pencemaran kita ni kotak. Kotak lah sangat, kan.
Jadi itulah alasan dia untuk pihak-pihak kerajaan menggunakan kereta elektrik. Sebab peruntukan dah dikeluarkan. Mungkin order dah ada, semua dah ada, duit semua mungkin dah bayar. Mungkin dah semua dah tengok dah. Sebab tu pihak kerajaan Anwar Ibrahim terpaksa jalankan. Kalau contoh macam Anwar ni, kalau dia tahu apa yang benda boleh cancel, dia akan cancel lebih awal. Seperti mana Mercedes yang berharga 2 juta yang diorder oleh Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim boleh sempat cancel, sebab tu Anwar akan cancel. Dan untuk puak-puak PAS ni jangan hipokrit sangatlah. Kena ingat yang mengusulkan, yang dah luluskan dan dah bersetuju untuk pihak kerajaan menggunakan kereta elektrik tu adalah geng-geng hampa. Jangan hipokrit, jangan dok buat diam, jangan dok buat lupa. Hampir tanya balik Tuan Rahim, Tuan Man, apa yang dia dah luluskan? Memang dia dah luluskan. Sebab tu sampai sekarang dia tak bersuara soal kereta elektrik. Sebab dulu dia adalah Kementerian Alam Sekitar. Dia tahu, sebab tu dia bersetuju untuk menggunakan kereta elektrik. So, untuk ahli parlimen PAS, baik duduk diam-diam, ikut je. Mudah cakap kan. Tapi memanglah ada beberapa orang yang tak tahu apa, dia bersuara, lalah kena balik ke atas batai hidung dia. So, kita daripada pihak kerajaan terpaksa teruskan. Sebab mungkin benda dah order, benda dah bayar, benda dah bagi deposit. So terpaksa teruskan sajalah. So untuk Syed Saddiq pun jangan jadi hipokrit. Ditanya balik Tuan Rahim, Tuan Man, apa yang dia dah luluskan. Okey, terima kasih banyak. Tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak hampang tuan. Assalamualaikum.